Sorry, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much sebab masih lagi sudi view video saya dekat dalam my YouTube channel ni, dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan sebenarnya video dekat dalam my YouTube channel ni. Bagi korang yang baru dekat channel ni, hai, salam perkenalan, saya Hamidah Rabbani. So hari ini saya nak buat reaction santai saja berkenaan dengan satu isu viral. Kalau saya sebut mengamuk 7E, mengamuk KFC, anak ikut mak, anda cari dekat dalam YouTube, maybe anda akan tahu apa benda yang saya nak ulas pada hari ini. Tapi terlebih dahulu, saya akan kongsikan video ini terlebih dahulu lah. Pertama tu, video dia marah staff dekat 7E. Kemudian video dia memohon maaf. Dan kemudian itulah pula video dia buat hal dekat KFC. Sama juga live dekat TikTok. So, kita tengok sama-sama. Musnya. Mau dana dah. Kawan dia yang kau buat ni. Kawan dia yang. Dapat dah saya lagi. Dapat kita buat live. Kita buat live sebab kita tak mau ceroboh ke awak. Sekurang-kurangnya pengajaran untuk customer lain mari di kedai ni supaya awak tidak tuduh. Anak saya dah ajar dengan RM1 dek. Tapi kalau kita ada maruah dek, rugi gitu mama. Badai memang makan KFC. Baik makan tepi jalan je. Baik makan McD je. Batu tak ada KFC, tak ada babi jadi KFC. Tahu? Ni patutnya bodoh. Kenapa bang? Batu tak ada, sudu tak ada. Orang ramai apa? Servis kena terbaik. TikTok. Saya mari sini, saya tak ada BT. Saya mari sini 30 je saya ada BT. Tahu? Kena kabar. Dia lah ambil order muka tu gelabek nyeng. Awak nak suruh saya kabar benda ke? Jatuh. Mari ambil order muka tu gelabek nyeng dah. Tahu macam bodoh. Poin tu situ tak kena dah. Saya ada hak sebab saya customer. Customer is always right. Saya nak ada air batu. Sekarang. Ambil air batu. Aku njang. Tak ada orang Tahu? Njang. Sudu tak ada. Air batu tak ada. Boleh kau bodoh ingat? Aku Tak lah ada. kau. Saya tak ada duit. Saya bukannya orang senang, orang kaya. Saya ada duit 30 ya je main makan KFC . Oh panas hati aku. Mari makan KFC tak ada air batu. Keseramlah. Ramah ke duk ramah ke tu orang awak punya kerja bukan saya punya kerja. Kalau tak ada air batu tutup dah. Tahu? Bukan mari sini saya free kan, saya bayar . Saya memang ada duit cukup-cukup je 30 ya. Apa dah beri je? Oh mau. Engkau berlalu ada air batu. Ambil order tu gelabeknya yang dah muka. Engkau berlalu ada air batu. Adang cukup wak mana mama Adang. Cukup wak mana mama. Oh nak aku nak kena ambil pula kamu. Aku curah air batu dalam muka mu kang. Mu kenal orang tak mu? Bukan apa? Kena parah orang. Pada aku pergi kemu 30 ya, baik aku balik makan Maggi di rumah. Tahu? Apa duit mama? Habis tak ada 30 ya ada. Tu pun main makan KFC. Nak main juga aku. Nak rasa je. Cancel kan dia aku lekat Ambil dah. Kak, cancel kak, cancel. Lepas tu sudu lah bawa dia. Tak ada sudu-sudu. Tengok abang. Aku dorok ni. Nak main gurang aku. Mu KFC ke benda. Mu servis lah kamu lah. Ada air batu Kak. Awak pun boleh. Saya memang dok selutok dengan awak kan daripada saya last cakap dengan awak semalam hari ke.
Dari semalam, saya dah cakap dengan awak semalam juga kan. Betul, saya tak ada rasa awak, saya tak ada mesej awak. Kak, saya maaf dah tak ada hal. Awak, saya pun gitu. Tapi kak, saya nak kak tunjuk ke saya kebenaran CCTV. Saya nak tengok tu baru saya puas hati kak. Dia tahu Kak. Saya kena kejar satu Malaysia kak. Tahu dah. Sebab tu kita tak boleh buat gini. Semalam kata kita boleh buat live. Kata dia, Sebab apa saya buat live kak? Sebab anak saya mari ke bawah. Macam saya cerita semalam lah. Benda yang terjadi kak. lepas tu Jadi saya sebagai seorang ibu, marah saya pun dah tercalak. dia dah. Saya orang nega kak. Kak tahu kat gini. Sekarang ni saya sebab Okay, dah tengok kan video tu? So, saya rasa video tu agak viral juga dekat, bukan agak viral, memang viral dekat Facebook. So, saya banyak dekat Facebook. Orang cakap saya old school because of saya selalu tengok rujuk info-info terkini menggunakan Facebook bukan dengan TikTok. Saya tak ada TikTok, okay? Tapi saya memang ada download TikTok. Cuma saya tak ada profile TikTok, okay? Dan video tersebut dikongsi oleh ramai orang dan mendapat kecaman tak banyak yang positif tetapi banyak yang kecaman yang negatif berkenaan dengan sikap budak tu. Okey, ada yang komen sikap mak tu. Tak ada yang menyalahkan individu yang berada di pihak yang memberi perkhidmatan. Contohnya 7E, saya tak bacalah banyak komen berkenaan dengan mengkritik mereka yang bekerja dekat Kuantan ke, mereka yang bekerja dekat KFC ke, tak ada. Tapi saya mendengar dan membaca banyak komen berkenaan dengan kritikan dan kecaman ke atas ibu ini. Secara peribadi ni saya berasa empati, okay, dengan ibu ni. Bukan simpati tapi empati. Saya memahami keadaan dia sebab saya juga seorang ibu. Cuma apa yang saya kongsi dekat sini, saya harap anda boleh view daripada awal sampai akhir. Saya juga mengharap agar apa perkongsian saya pada hari ini boleh memberi sedikit manfaat kepada ibu-ibu dan bapa-bapa dekat luar sana. Ibu-ibu macam nyanyi lah. Ibu-ibu dan bapa-bapa dekat luar sana yang berhadapan dengan situasi yang sama. Anak mereka bersikap agresif dan kadang-kadang bertutur dengan bahasa-bahasa yang tak sepatutnya mereka cakap. Okey, ataupun ada di kalangan mereka yang menggunakan perkataan-perkataan carutan, okey, tak sesuai dengan usia mereka. Even though kita orang dewasa pun kalau mencarut ada yang akan marah kan. Okey, sikap empati tu timbul kerana saya dapat tahu daripada perkongsian ini. Okey, si ibu ni dia nak bawa anak dia jumpa ustaz atau mungkin dah bawa anak dia jumpa ustaz. Dan selalu kita punya tanggapan seperti ini. Bila anak ada masalah, bila anak memberontak atau mungkin ada anak yang bersikap terlalu temper ke, agresif ke, kita akan selalu ada tendensi untuk ada persepsi. Okay? Kebarangkalan untuk ada persepsi bahawa anak ini mempunyai unsur-unsur lain. Dan macam cerita seram pula kan? Dia ada unsur-unsur yang berbeza dekat dalam diri dia. Mungkin ada kerasukan ke, ada something else somewhere sampai dia kena dibawa pergi jumpa ustaz. Tak salah bawa jumpa ustaz, tak salah berubat, tetapi yang paling penting sekali kita kena nampak dia punya core of problem. Apa menjadi punca kepada masalah tersebut. Okay, so kita kena fokus one by one. Hari ni saya tak bawa buku nota, saya just bawa laptop untuk saya rujuk. Okey, pertama sekali kita kena tengok apa yang berlaku, situasi yang berlaku dalam pengamatan orang awam. Daripada komen orang awam tu cakap kalau ibu mencarut, anak pun akan mencarut sama. Kerana ibu bapa ini pada pandangan saya adalah cerminan kepada anak-anak. Bagaimana ibu bapa bertingkah laku, begitulah juga anak-anak mereka. Sebab ibu bapa ni yang lama bersama dengan anak-anak daripada kecil sampai mereka masuk sekolah. Walaupun mereka pergi ke sekolah mungkin meluangkan masa lebih dekat sana, tetapi yang memberi impak lebih dalam kepada anak-anak adalah ibu bapa. Okey, ini merupakan satu perkongsian peribadi saya, pengalaman saya supaya kita lebih tahu untuk mencari apa punca masalah bila tengok anak-anak berperilaku seperti ini. Saya ceritakan pengalaman saya lah. Okay. Saya ada 2 orang anak. Anak saya yang sulung sekarang, umur dia dalam 9 tahun. Anak saya yang bongsu umur dalam 6 tahun. Dan anak saya yang sulung ni, dijadikan cerita. Masa dia umur dia 7 tahun, saya terima panggilan telefon daripada cikgu dekat sekolah.
By the way, anak saya yang sulung ni dia ketua kelas. Okay, jadi cikgu ni dia call lah. Bila saya dengar cikgu dia call, dalam diri saya posisi saya, apa yang terjadi? Haras ada buat something ke, atau anak saya ni ada ada masalah ke, sakit ke apa ke kat sekolah. So itu persepsi pertama. So bila cikgu dia beritahu, Ibu Haras, saya sebutlah nama anak saya, dia panggil saya Ibu Haras. Haras ni kan ketua kelas. Okay, dia memang okey. Memang hormat cikgu, cakap elok-elok, memang sopan orangnya. Cuma tadi kan, saya perhati dia dekat sekolah, beberapa ketika jugalah, bukan hari itu saja, ada beberapa ketika tu, dia menunjukkan sikap yang sedikit agresif. Bukan sebab faktor dia juga, tetapi atas sebab kawan-kawan dia. Cerita dia macam ni. Masa dalam kelas, cikgu dia perhatikan dia larang budak-budak buat bising. Okay, dalam kelas. Mungkin budak-budak tak dengar lah. Budak tak dengar apa yang dia cakap. Kemudian dia marah sebab orang tak nak dengar apa dia cakap. So bila dalam keadaan macam tu, apa reaksi saya dengan cikgu tu? Adakah saya akan marah cikgu tu because of dia menegur anak saya sebab bersikap agresif? Tidak. Saya tanyakan kepada cikgu tu, kalau daripada segi pengamatan cikgu, apa sebenarnya yang berlaku? Saya rasa, dia cakap, saya rasa mungkin dia ada masalah atau mungkin dia ada stres lah. So, saya husnuzon, saya cakap dengan cikgu dia, tak apa. Nanti balik daripada kerja, saya akan slow talk dengan dia. Slow talk ni macam mana? Ada kadang ibu bapa bila dengar guru ke siapa-siapa pun yang mengadu pasal anak, kita ada sikap defensif sebab kita ibu. Kita merasa bahawa kita yang punya anak tu. Okay? Sedangkan apa yang berlaku mungkin ada sebab di sebaliknya. So, pada malam tu saya tanya dia. Saya slow talk dengan dia, bukan di hadapan ayah dia, bukan di hadapan adik dia. Saya bawa dia masuk bilik and then duduk seiring macam ni dengan dia. Saya pegang bahu dia macam tu. Ini saya cakap dengan dia. Haras, apa jadi dekat sekolah tadi? Kan? Casual talk. So, dia jawab, tadi kat sekolah Haras marah kawan. Dia terus direct. Okay, tapi sebab dia tak tahu yang cikgu dia mengadu dengan saya. Tapi dia terus cakap direct sebab dia mungkin dah tahan benda tersebut, cuma dia cari masa untuk luangkan. So dia beritahu saya, tadi kan dekat sekolah Haras larang kawan-kawan lari. Cikgu pun larang kawan-kawan lari-lari dalam kelas. Tak dengar cakap. Jadi Haras marah. Haras ambil pembaris. Haras sentak meja. Haras sentak meja, cakap, diam. Okay. So dia cakap, apa respon saya pada ketika itu, saya pegang bahu dia dan saya tepuk. Dia cakap, okay, ibu faham. Tapi cerita ni akan bersambung kemudian di hujung nanti. Anda akan tahu apa respon saya selepas itu. Pertama sekali, kalau anda melihat anak-anak ada masalah seperti ini kan, anda jangan tengok pada presenting problem, benda yang nampak pada penglihatan kita. Contoh kalau kita pergi jumpa doktor, katakan kita jumpa doktor. Kemudian yang nampak tu kita mengadulah pada doktor, you sakit apa hari ini? Kan, dia cakap selalu tanya macam tu kan. Saya sakit kepala doktor, rasa mau demam, panas-panas badan. Saya juga ada sakit perut. Dia anda bagi tahu simptom-simptom dan doktor dia akan diagnose lebih mendalam. Jadi sebagai ibu bapa, kita kena bijak untuk menganalisa apa yang mereka katakan dalam perbualan tersebut. Jadikan kita ni sebagai kawan, bukan sebagai ibu atau bapa. Sebab kalau kita letakkan diri kita ibu atau bapa, kita letakkan kita dalam empowerment, macam kita berkuasa ke atas mereka. Berkuasa untuk mengawal mereka, dan kita akan ada tendensi, ada kebarangkalian untuk merasa bahawa diri kita betul dan mereka salah. So bila kita letak diri kita sebagai kawan kepada anak-anak, kita akan lebih fokus dengan apa yang dia cuba utarakan. Benda pertama, okay, kita tengok peribadi anak dululah. Contoh kalau anak saya yang sulung ni, walaupun pada ketika itu umur dia 7 tahun, pemikiran dia lebih kepada dalam umur 10 ke 11 tahun. Kenapa saya cakap macam tu? The way dia punya emotion, okay, daripada segi cara dia menyampaikan pencerapan, dia matang. Matang lebih daripada usia dia. So, mungkin itu sebab cara didikan saya daripada awal. Saya takut juga sebab dia matang lebih daripada usia.
Takut dia tak boleh nak sesuaikan diri dengan keadaan bersama dengan rakan-rakan yang seusia dengan dia. Bila budak, cara pemikiran dia, umur 7 tahun, dia kalau dia tak boleh nak merge dengan cara pemikiran budak sama dengan 7 tahun sedangkan pemikiran dia mungkin dah sampai 10 ke 11 tahun, cara dia berfikir, bukan kebijakan dia tapi cara dia berfikir itu lebih dewasa. Masalah dia pada pergaulan dia dengan rakan-rakan dia. So bila saya perhatikan dia cara dia kat rumah, the way of observation, sebelum saya berbual ataupun sebelum saya slow talk dengan dia tu, saya tengok bagaimana dia bercakap dalam dekat rumah. Sama juga situasi dia. Saya tak perasan mungkin sebab saya sibuk ke apa kan. Okay, saya tengok cara dia bercakap dengan adik dia pun sama juga. Kalau adik dia tak turut apa yang dia cakap, dia akan start untuk meradang dan start untuk merajuk. Okay, sebab adik dia tak dengar apa yang dia cakap. Walaupun arahan yang dia beri kepada adik dia adalah arahan yang betul. Okay, arahan yang sepatutnya dia beri. Tetapi adik dia tak dengar, so dia akan rasa frust dan dia akan start untuk meradang, start untuk tantrum, start untuk ekspresikan dia punya emotion tu dengan cara yang negatif. Okay, apa solution dia? Pertama sekali, ibu bapa kena fokus kepada mana satu antara parents ini tadi yang rapat dengan dia. Contoh anak saya yang sulung ni rapat dengan saya, anak yang bongsu dia rapat dengan bapa dia. Mungkin daripada segi peribadi, lama peribadi kan, peribadi anak saya yang sulung dia lebih kepada saya, manakala peribadi anak saya yang bongsu dia lebih kepada bapa dia. So, orang yang akan bercakap dengan mereka dengan cara kawan kepada kawan tadi adalah lebih kepada ibu bapa yang selesa dengan mereka. Maksudnya anak ni rasa selesa dengan ibu atau bapa tersebut. Boleh tak dua-dua? Boleh. Tetapi kebiasaannya lah. Bukan saya cakap semua, kebiasaannya ibu bapa dia ada kebarangkalian untuk berbeza daripada style of parenting. Saya dengan husband saya berbeza cara saya mendidik anak. Okay? Tapi kita orang dah temu titik persamaan tu lah yang mungkin kita boleh bersetuju dengannya. So, cara saya dengan husband tak sama. Jadi kalau nak duduk dengan anak untuk slow talk, better cari siapa yang mereka rasa selesa. So, apa yang saya buat dengan Haras ni, anak saya yang sulung ni, bila saya slow talk, saya dengar kekecewaan dia, jangan interrupt dulu, bagi tahu apa benda yang cerita, digalakkan dia cerita, jangan komen dulu, jangan nasihat dulu. Bagi dia bercakap, lepaskan rasa kecewa dia. Budak ni, dia ada emotional intelligence dia. Dia pandai daripada segi emosi tetapi dia tak tahu apa yang dia rasa dan dia tak boleh explain apa yang dia rasa. So kalau anak yang verbal macam anak saya yang sulung, dia boleh cakap apa yang dia rasa dan apa yang dia tak puas hati. Tetapi dia tak boleh explain kenapa dia rasa seperti itu. Kenapa dia rasa marah bila orang tak nak dengar apa yang dia cakap. So tugas kita sebagai ibu bapa adalah bagi dia faham. Okey. Pertama, fokus pada 3 aspek utama. Ini senang dia, mudah je teknik ni. 3 aspek utama. Yang pertama adalah tingkah laku. Yang kedua adalah emosi dia. Yang ketiga adalah pemikiran dia. Yang benda antara 3 ini kita tengok satu persatu. Jangan salah salah skop atau salah konsep. Pertama, dalam diri manusia ni ada 3, tingkah laku, pemikiran, tingkah laku dan emosi. So ada 3 perkara. So saya akan fokus tengok pada emosi dia dulu. Anak saya ni ditunjukkan negative emotion. Sekejap saya pergi kepada tingkah laku dulu. Tingkah laku dia nampak, okay, dia menunjukkan sikap agresif untuk mengekspresikan perasaan marah dan tak puas hati dalam diri dia. Dia tunjukkan benda itu melalui dia punya tingkah laku dia. Cara dia buat tadi, dia hentak meja. Dia cakap, diam. Dia marah. Dia nampak marah. Muka nampak marah. Muka merah. Muka bengis. Because of dia nak luahkan apa yang dia rasa dalam diri dia. Itu daripada segi tingkah laku. Daripada segi pemikiran pula macam mana? Pemikiran yang dia ada salah persepsi. Sebab saya menggunakan REBT. REBT, Rational Emotive Behaviour Therapy. Saya lebih fokus kepada pemikiran dia. Pemikiran tidak rasional menyebabkan seseorang itu ada masalah. Itu teori psikologi. So dalam pemikiran anak saya yang sulung ni tadi, dia marah apabila seseorang itu tidak mencapai tahap standard
yang dia nak kehendaki. Bila dia bagi arahan satu benda tu, dia mengharap orang itu mencapai tahap standard yang dia nak. Okay, jadi itu dah membentuk satu perspektif negatif. Dan nanti saya bagi tahu kenapa dia ada persepsi ini tadi. Kenapa dia ada persepsi ini. So yang ketiga adalah daripada segi emosi. Negative emotion dilepaskan ataupun dikeluarkan dengan cara negative emotion juga. So dia tak tahu nak bezakan bagaimana saya nak keluarkan negative emotion. Saya tengah marah, saya nak keluarkan dengan cara yang positive emotion. So kita ada masalah dengan negative emotion untuk kawal perasaan marah apa semua dah. Tapi kita tak tahu bagaimana nak keluarkan negatif yang ada dalam diri kita kepada bentuk positive emotion, positive behavior, positive thinking. So ada 3 perkara ini yang boleh kita buat untuk mengesan masalah dalaman dia. Bukan presenting problem, bukan benda yang nampak. Okay? Dan kemudian kaedah yang boleh digunakan adalah try untuk reprogram balik 3 aspek utama ini tadi. Tingkah laku, pemikiran dan emosi dengan mengajar cara skill yang mereka sesuai dengan mereka, usia mereka lah. Contoh kalau anak saya ni dia ada masalah daripada segi communication, bagaimana dia bercakap dengan orang. So saya ajar bagaimana untuk bercakap dengan orang yang lebih baik. Yang kedua adalah daripada segi aspek kepimpinan, bagaimana untuk memimpin seseorang tanpa offended kawan-kawan dia, tanpa offended cikgu dia, tanpa melakukan perkara-perkara yang mungkin dia akan boleh sesalkan kemudian hari. So saya ajar teknik-teknik dia itu. Ada ya kepimpinan yang sesuai untuk kanak-kanak. Okey, kemudian saya ajar dia bagaimana untuk bersikap toleransi. Ajar macam mana untuk bersikap toleransi nanti saya akan bagi tahu kemudian. And bagi dia ada alternatif sebagai emotional aids. Maksudnya emotional first aid. Contoh kalau dia marah, apa yang dia kena buat? Kalau dia rasa frust dengan kawan-kawan dia, apa yang dia kena buat untuk langkah yang pertama sebelum dia pergi kepada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita kena bagi juga emotional first aid kepada anak-anak. Okey? Benda yang pertama yang saya lakukan sebenarnya, kalau macam tak boleh buat semua benda ini kan saya faham. Okey, ada ibu bapa yang mungkin ada masalah untuk berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Mungkin mereka tak biasa dengan keadaan tersebut, but practice make perfect. Kalau anda sentiasa berlatih untuk bercakap dan berbual dengan anak-anak dengan cara yang dewasa, bukan dengan cara anak-anak. Okey, anda berbual dengan mereka dengan cara yang dewasa, tetapi masih lagi meletakkan diri anda sebagai perspektif kawan, bukan sebagai ibu ataupun sebagai ayah. So anda bercakap dengan dia dengan cara yang rasional, anda boleh buat apa perkara yang 3 perkara yang saya cakap, yang saya cadangkan sebentar tadi. Tapi yang saya nak fokus dalam video kali ini adalah bagaimana kita nak berhujah dengan irrational thinking anak-anak. Sebab saya percaya apa yang kita fikir, apa yang berlaku dalam fikiran kita yang menyebabkan the way kita beremosi dan bagaimana kita bertingkah laku. Datang daripada pemikiran, keluar kepada tingkah laku dan akhirnya pergi kepada emosi. So, bagaimana saya berhujah dengan anak, terutama untuk yang irrational thinking tadi. Dia cakap macam ni, bila Haras bagi arahan kepada kawan-kawan, tapi kawan-kawan tak dengar, Haras marahlah. Sebab tugas Haras sebagai ketua kelas, Haras kena larang budak-budak ni dan minta dia hormat cikgu. Tapi orang tu tak balas seperti mana yang dia buat, dia suruh duduk. Budak-budak tak nak duduk, tak nak dengar. Biasalah budak-budak kita tahu, faham macam mana. So dia punya persepsi itu adalah disebabkan, macam saya cakap tadi, dia ada kaitan dengan saya. Sebab bila dia dekat rumah, ada masa-masa dia, contoh kalau dalam keadaan saya terlalu penat. Bila saya bagi sesuatu arahan kepada dia, saya mengharap dia boleh mendengar arahan tersebut dengan baik dan melaksanakannya. Dan saya bagi tahu bagaimana saya berhujah dengan anak saya cakap, bila masa ibu bagi arahan kepada Haras dan Haras tak nak buat arahan tu. Ibu bagi lagi sekali dengan cara yang baik tapi Haras tetap tak nak buat arahan tu. Dan kemudian ibu marah. Apa yang berlaku kepada Haras? Saya tanya dengan dia, apa yang berlaku pada Haras? Haras buat. Tapi Haras buat dengan masa marah, dengan perasaan yang tak sedap hati. Sebab ibu dah marah. Okey, kalau kita cakap baik-baik, walaupun dia tak buat, tetapi kita boleh kawal keadaan tersebut dan cari solution dia.
cuba bayangkan kalau masa ibu bagi arahan dan abang buat arahan tu dengan baik, dengan sempurna, kemudian apa feedback yang selalu ibu akan bagi kepada abang? Dia cakap, ibu pasti akan jawab, terima kasih. Sayang anak ibu. So that is a word yang selalu saya guna kalau dia mendengar apa yang saya konsekuen. Kita ajar dia sebab dan akibat. Bila dia buat macam ni, itu kesan dia di sebalik apa yang berlaku. So bagaimana situasi ni kita nak samakan dengan situasi rakan-rakan dia tadi. So rakan-rakan dia memang Azali, memang mungkin dia tak nak dengar arahan, ataupun mungkin mereka tak nak dengar, tak faham arahan tersebut, atau mungkin cara percakapan Haras terlalu tegas. So jadi orang tak nak dengar benda yang terlalu tegas. Mereka pun ada pride juga walaupun budak-budak kan. So saya cakap, try untuk cakap baik-baik. The other solution is tulis nama bagi cikgu. Bagi cikgu yang buat. Sebab cikgu lebih more power than ketua kelas. Kalau dia tak dapat nak selesaikan juga, so anda sudah menjalankan tanggungjawab anda sebagai ketua kelas. Tak semestinya anda tak boleh selesaikan perkara tersebut. Jadi perkara tersebut adalah kesalahan anda. Jangan letakkan kesalahan itu pada diri Haras. So saya terangkan dengan cara seperti itulah, lebih kurang. Okay, tetapi dengan cara yang mudah untuk dia faham. The way saya communicate dengan dia. Ibu bapa lain tahu bagaimana mereka nak communicate dengan anak-anak mereka. Cuma ini teknik yang boleh saya ajar bagaimana anda berhujah dengan anak melalui pemikiran mereka yang tidak rasional. Bukan budak-budak tak pintar, mereka bijak. Cuma mereka tak tahu kenapa mereka mempunyai masalah seperti itu. Okey. Last sekali. Okey, anak ini dia macam span tau. Okey. Bila ada masalah ataupun perkara tertentu yang berlaku dalam diri anak-anak tu, kita kena fokus bukan kepada faktor luaran yang berada di sekeliling dia. Tapi kita kena fokus kepada faktor dalaman dalam keluarga tersebut. Kajian ada menunjukkan bahawa anak ini bila dia dekat dengan keluarga, bila dia okey dengan keluarga mereka, selalunya anak-anak ini akan okey bila mereka berada dekat luar. So anak ni macam span. Dia akan serap everything yang kita ada. So kenapa saya tak bagi solution pada peringkat awal tadi supaya saya nak bawa anda kepada conclusion yang ini. Terima kasih kerana mendengar hingga ke minit ke-21. So saya sebelum saya bercakap slow talk dengan dia tu, saya fikir balik apa yang berlaku sebenarnya. Saya mula sedar dia berperlakuan seperti itu dah hampir beberapa minggu. Sebelum bila dia masuk sekolah, cikgu nampak dia macam stres. So saya perasan, dia jadi macam tu because of bila saya balik kerja, saya penat. Penat dan saya moody. Saya tak ada positive vibe tu. Walaupun saya buat macam biasa, saya masih senyum, layan mereka macam biasa. Tapi anak ni, dia macam saya cakap tadi, dia ada emotional intelligence. Dia faham kalau ibu dia tengah moody. Dia faham ibu dia tengah sedih. Dia faham kalau ibu dia tengah risaukan sesuatu. Walaupun tak tunjuk daripada pandangan, daripada wajah, daripada tindakan. Tapi dia boleh nampak benda tersebut. Anak dia ada insting yang merasakan bahawa kedekatan itu menyebabkan mereka boleh merasa apa yang ibu rasa. Cuma mereka tak boleh nak explain. Mereka tak boleh nak cakap macam kita. Ibu kenapa sedih? Tapi kalau anak saya, dia akan tanya lah, ibu nampak sedih. Ibu ada masalah ke? Dia akan tanya. So, saya biasa buat macam tu pada mereka. So, react dengan mereka, bertingkah laku dengan mereka. Kalau ada apa-apa masalah, jangan tengok fokus pada faktor luaran dulu. Tengok pada faktor dalaman dalam keluarga. So, bila saya tengok keadaan macam tu, sambung balik pasal slow talk tadi, masa perbualan tu, apa yang saya buat dengan dia, saya tarik tangan dia, saya peluk. Saya cakap, Haras, ibu tahu ibu yang salah dalam hal ni. Jadi saya terangkan dulu satu persatu. Haras dengar ni, ibu salah ni, salah ni, salah ni, salah ni. Kalau ibu ada buat satu benda yang teruk, benda yang tak baik depan Haras, kalau Haras rasa macam benda tu tak baik, Haras jangan ikut. Kenang balik apa benda yang ibu buat depan Haras, benda yang baik. So dia akan tumpu kepada, duration pemikiran dia akan lebih tertumpu kepada itu. Tertumpu kepada yang positif part tu tadi. Dia tak akan tumpu pada negative part of
perbualan kami, cara saya bertingkah laku. Dia takkan tengok. Dia takkan tiru benda tu. So, dia akan tumpu pada yang positif. Tengok pada masa ibu jadi ibu yang fun, okay? Yang happy go lucky, yang tak moody, yang tak penat, yang tak ada negative vibe. Tumpu kepada yang itu. Jangan ikut kalau ibu buat benda yang tak elok. Abang tahu kalau ibu buat benda yang tak elok, jadi abang jangan ikut. Dan saya minta maaf. I'm so sorry for what happened, and then I promise you I will try my best untuk jadi ibu yang lebih baik untuk abang. And then dia tak cakap banyak. Dan dia peluk saya, dia cakap, Haras, rindu ibu. Anda tahu conclusion di sebalik cerita ini? Bukan sebab dia kecewa dengan apa yang berlaku dekat sekolah. That is presenting problem. Dan yang deep problem dia adalah dia rasa kita tak ada dengan dia. Dia frust dengan keadaan itu. Dia kecewa dengan benda itu. Sebab dia selalu ada saya untuk dia sampaikan apa dia ada masalah ke apa ke. Tapi dalam masa tu saya sangat-sangat sibuk. So saya cakap, saya minta maaf. And then I regret it. Saya menyesal dengan benda tersebut. Dan insyaAllah ibu akan cuba yang terbaik untuk bagi masa untuk Haras. So perbualan dengan anak-anak ni adalah perbualan yang manis sebenarnya yang kita akan kenang. Saya sebab apa? Sebab kita tak tahu hayat kita sampai bila. Kita nak didik anak kita dengan agama. Kita nak didik mereka dengan cara yang baik. Supaya bila mereka membesar, mereka jadi anak yang baik. Kalau kita pernah dilayan seperti itu oleh ibu bapa kita, ibu bapa pernah melakukan perkara-perkara yang kasar kepada kita, menggunakan perkataan-perkataan yang kesat. Jangan gunakan pada itu pada anak-anak kita. Sebab kita tahu kesan dia bagaimana dengan diri kita. It will affect your emotion. So dengan anak-anak, cuba reprogram balik pemikiran kita sebagai ibu bapa. Tak rendah taraf ibu bapa ini apabila dia meminta maaf kepada anak dia bila dia buat salah. Sebab itu sebenarnya memberi empowerment ni kepada anak-anak ni untuk berfikir dengan lebih baik, untuk berfikir dengan lebih matang, dan mereka akan merasakan kalau ibu dan ayah saya, orang yang saya hormat, boleh buat silap. Bila saya buat silap, saya boleh mengaku yang saya buat silap dan saya perbaiki kesilapan saya. So harap anda boleh dapat manfaat daripada video yang saya hampir 30 minit ni. I'm so sorry sebab dia sedikit panjang, penerangan saya sedikit panjang. Dan kalau anda dapat manfaat daripada apa yang kongsikan dekat sini, anda boleh share dekat mana-mana platform. Dan bagi anda yang nak support channel ni, anda boleh tekan butang join dekat bawah dan beri semangat saya untuk perbanyakkan video-video seperti ini. I think that's all for me. Thank you very much for watching and then have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.